Mana yang tak masuk lagi, tolong masuk ya. Sekejap lagi saya akan tengok attendance awak. Minggu depan Selasa kita ada test. So saya remind lah, kita ada test untuk bab trigo dan kompleks number. Tujuh belas orang baru. 5 orang lagi ya, tak masuk. Sekejap lagi saya akan download attendance ya. Saya bagi masa sampai 8.30. Tolong WhatsApp dalam grup awak. Siapa yang tak masuk lagi ni. Okay, kita akan continue matrix. Hari tu kita stop sampai determinant ke? Okey, untuk hari ni saya ulang balik lah sebab step dia kena dari start daripada determinant. Last week saya dah sentuh sampai determinant. Yang mana dalam inverse ni kita ada 5 step. Yang mana dia ada yang saling berkaitan lah. Untuk determinant kita refresh balik. Sebab saya akan gunakan satu soalan set metrik yang sama untuk kita cari minor, cofactor, adjoint dan seterusnya inverse. Yang soalan 2A ni. Kita dah buat ke 2A? Cuba cek pada buku nota awak tu. 2A kita dah buat ke? Exercise 4 page
Exercise 4 ni, muka surat 162. Yang bahagian yang soalan A tu, 2A. Kita dah buat belum? Belum pun. Ha? Kita stop itu, determinant ada tak determinant? Kita masukkan determinant. Masuk sikit je pun. Masuk sikit je. Contoh tak ada lagi. Tak ada lagi pun contoh. Alright. Okay, kita tengok determinant lah ya. Yang itu kira kita last stop dekat matrix operation lah. Sampai darab kan. Okay, kita masuk determinant. Okay, apa itu determinant? Determinant ialah is a unique number can be determined from square matrix. Maksudnya matrix ni dia ada dua lah. Dan simbol untuk determinant punya ialah kalau kata set matrik awak itu ialah A. Ini modulus A. Ini adalah simbol untuk determinant. Itu jika kalau set matrix awak matrix A. Kalau set matrix awak set matrix B contohnya, refer pada soalan lah, dia jadi B modulus lah. Set matrix R ke, dia jadi modulus R lah. Ini simbol untuk determinant. Dan determinant ni ada dua saiz, sama ada 2 kali 2 ataupun 3 kali 3. Ni kalau 2 kali 2, tu maksudnya saiz dia lah. Saiz dia 2 kali 2. Okay, proses untuk dapatkan determinant, kita akan buat darab silang. Ya, darab silang means A akan darab dengan D yang ni dan tolak dengan B, C. So nanti awak akan dapat satu nilai lah kat sini. Itu adalah determinant A ataupun penentu A. Untuk 2 kali 2 senang. Hanya darab silang. Untuk 3 kali 3, kita kena buat bagi dia jadi saiz 2 kali 2. Ini contoh soalan. Set matrik ini adalah saiz 2 kali 2. So, kita akan 5 kali 8, 40. Kemudian tolak dengan 6 kali 7. Jadi 40 tolak 42, dia dapat negatif 2. So, ini adalah determinant untuk saiz ni negatif 2. Okay, macam mana pula kalau 3 kali 3? Okay, 3 kali 3, okay, ni jangan tengok sebab ada correction ni, sebab ada tulis kat sini choose any column or any row. So saya prefer you setkan, you ambil row you ambil yang pertama. Ya, usik row yang pertama, yang mana kaedah dia awak kena ni. Awak tengok row yang pertama ni. Kita mulakan dengan A11. Okay, kita biarkan kotak. Ada satu kotak kat sini. Okay, formula dia lepas A11, tolak apa? Kita ambil A12 pula. A12. Dan kita buat satu kotak. Lepas tolak, tambah. Okay, tambah dengan A13. Okay, dekat dalam kotak tu kita nak isi apa? Okay, A11. Bila A11 ni, you imagine you cross dekat A11 ni. So, yang appear ialah yang ini kan? Yang ini yang awak akan salin. A22, A23, A32, A33. Ya, itu kalau A11 lah.
Seterusnya, bila you tengok A12 ni, okay, you crosskan dekat A12. Apa nombor yang you akan nampak? Yang tak ada garisan. You akan nampak A21, A23, lagi A31 dan A33. Seterusnya, okey, A13, okey, kita akan cross kat 13 lah. Jadi yang appear A21, 22, A31, 32 lah macam ni. Pendek kata buat sampai habis. Okey, seterusnya kita kena buat apa? Okey, tadi awak tengok saiz 2x2 kan? Okey, macam inilah set metrik yang 2x2 ni. Dia darab silang kan? Jadi kalau untuk 3x3 ni panjang sikit lah sebab awak kena wujudkan 2x2 tu. Cara dia macam saya cakap tadi, awak hanya usik bahagian atas sekali. Kita setkan row pertama, keluarkanlah A11, tolak A12, tambah A13. Dalam dia adalah yang you cross tu. So, cara kira dia nanti A11 akan darab dengan hasil tolak ni lah 2233 tolak dengan A23 darab dengan A32. Samalah seterusnya sampai habis. So nanti you akan dapat satu nilai kat sini. Okay, jadi kita terus pada latihan lah. Untuk 3x3 ni panjang Contoh ada. Contoh tu nanti awak tengok free-free. Saya nak terus buat satu. Sebab kita akan gunakan set soalan yang sama untuk lepas ni. Mencari minor, cofactor, adjoint dan inverse. So kita pilih set A. Setakat ni faham tak? Senyap je awak ni. Faham ke tak? Faham. Jangan saya cakap seorang-seorang. Aku saya cakap seorang-seorang. Awak tak ada pergi makan sarapan pula. Faham. Okey, kita akan usik yang mana? Untuk determinant. Kita akan usik row pertama. Keluarkan dahulu. Nilai 2. Okey, ni kita buatlah kotak. Tolak nilai 1. Tambah 6. Okey, seterusnya kita crosskan pada nilai 2 ni. So, nombor yang you akan ambil ialah 3, 4, 2, 7. Okey, bacakan untuk saya. Kalau cross pada 1, nombor yang kita perlu tulis kat sini apa? Bila you crosskan nilai dekat 1. Bacakan. Negatif 2. Negatif 2. 4, 7. Okey. Cross pada 6. Negatif 2. 4, 3, 2. Cross pada 6. 4, 3, 2. Okay, next. Darab silang lah. Okay, 3 darab 7. 21. Tolak dengan 4 darab 2. 8.
Negatif 2 darab 7. Negatif 14. Tolak dengan 4 darab 4. 16. Tambah 6. Negatif 2 darab 2. Negatif 4. Tolak dengan 4 darab 3. 12. Okey, cari nilai. Saya nak jawapan akhir determinan A ni berapa? Sudah dapatkan. Berapa jawapan? Siapa dah dapat jawapan? Saya nakkan jawapan. Lama nak kira. Negatif 40. Negatif 40. 40. Yang lain sama ke negatif 40? Sama. Sama. Okey, jom kita gunakanlah answer untuk ni. Okey, so ini ingat ya, simpan determinan ni negatif 40. Nanti ada step yang kita akan gunakan determinan ni. Ya, dalam inverse. Inverse akan nanti kita gunakan nilai ni. Okey, seterusnya lepas determinan, saya pakai soalan yang sama ya. Kita akan terus ke minor pula ya. Okey, apa itu minor? Minor ini ialah nama dia minor, jalan kira dia tak macam minor pun, major banyak. Okay, minor of matrix is a new matrix where all the elements are determinants. Set matrix tu awak akan jadikan satu matrix yang baru yang mana dekat setiap elemen dalam matrix itu dia determinant. Cara dia macam mana? Okey, saya tunjuk. Ya, so kena ni lah sebab minor ni selalu pelajar careless sebab dia banyak, dia senang. Tapi sebab dia banyak nombor melibatkan negatif positif, student selalu careless. Jadi akan menyebabkan banyak kesalahan lah. Alright, okay. Pada buku awak tu, kita pergi ke exercise 5. Saya akan pick soalan yang sama juga, soalan 1A. Page 166.
166 tu. Jadi semalam saya dah serah. Tak ada. Saya hantar. Loh, semalam saya hantar. Saya sekali dengan Ismail, saya dah klik dah hantar. Ismail ke semalam Kak Intan klik hantar kan? Jadi tu. Sebab yang dia bagi tadi baru hantar. Baru dekat JD bagi dah ada. Ini tak ada. Takut semalam dah Dah tak hantar. Cuba Intan try buka ni. Tapi kalau saya hantar pun bukan betul pun. Ada lagi kena tambah 54 tu. Kali kot semalam saya dah hantar. Tapi kalau ada lagi, maksudnya saya continue je lah. Sambung yang 54 tu. Nanti bila hantar saya bagi tahu. Alright. Takut. Semalam dah start administer problem kan? Mana? Minor Okay, minor. Terlepas pula. Sekejap. Ni silap. Okay, kalau minor dia lebih kurang macam determinant, tapi minor tadi kita usik bahagian atas je kan. Kalau minor ni awak kena yang ini awak kena wujudkan satu set matrix yang baru Okay, katalah nama dia minor. So minor 11, minor 12, minor 13, minor 21, 22. Salah pula 31. Okay, minor. Ada lagi ke? Nak satu. Apa tadi? Cappuccino? Nak. Sorry gangguan. Yang ada apa? Boleh lah, boleh. Kecil. Okay, yang penting M11 ni kena wujud lah. Ini sebab pasal letak M, ini adalah set minor Okay, yang mana kita kena cari satu-satu.
Okey, M11 ialah kat mana kedudukan 11? Dekat sini kan? So nanti awak akan cross dekat sini lah. Macam tadi juga. Okey, kita buat ni dulu. Seterusnya kita buat M11. Ini yang macam ni awak kena buat satu-satu. Seterusnya kita buat dulu je lah kotak-kotak tu ya. Setiap satu kena buat. So M21 pun kena buat. Nanti tengok apa yang nak diisi kat dalam ni kan. Puan. Ya? Puan tak buka mic tadi. Tak dengar. Okey, sorry. Okey, yang ini, yang atas ni yang sama macam yang kita buat tadi lah. Dia bila saya buat setiap satu ni means awak cross semua setiap satu. Macam tadi di terminal kita buat cross tu yang dekat atas kan. Yang untuk minor kita akan cross setiap satu kat mana M yang kita nak point kan. Contohnya
M21 pula. M21 M21 okey, apa nilai M21 kalau awak lihat sini? Kedudukan -2. dekat negatif 2 kan? So you Negatif cross. 2. So you cross kerana dekat negatif 2. Jadi yang aku nampak 1, 6, 2, 7. Seterusnya jadi kita crosskan 2, 3. So jadi 2, 1, 4, 2. So siapa yang dah nampak dia punya jalan tu, awak proceed terus Yang ini saya lambat sikit sebab saya pandang-pandang benda ni. Tapi nanti kalau you dah biasa buat, you just imagine je. Tak payah nak cross-cross. Sebab you nak cross, macam dia nak padam kan kalau dengan pen. So you kena imagine lah kat mana you cross tu dan nombor apa yang akan appear. Okay, contohnya kita buat M31. Saya tak nak ruki-ruki kat sini. So kita imagine je kita cross kat dia. Yang akan nampak 1, 6, 3, 4. Okay, dan 3, 2, 2, 6. Okay, 3, 3, 2, 1. Okay, minor dia memang lambat sikit lah Tapi kalau awak buat betul-betul, dia akan bagi efek pada setiap step seterusnya. Sebab nilai jawapan untuk minor ni mempengaruhi untuk step yang seterusnya. Sebab dia berkaitan. Okey, darat silang. Darat silang macam mana? 3 darab 7, 28. Tolak lah. So, sekarang ni darat silang untuk sin 2 kedua kan? So, you akan dapat 20 lah. 21 lah. Salah. 21 tolak 8. Berapa? Allah Akbar. 13. Ni negatif 14 tolak 16. Jadi berapa? 30. Puan. 30. Alright. Okay, seterusnya. Okay, awak terus buat Kemudian kita sama-sama check lah. Takut saya pun salah kira.
Yang dah dapat semua? Alamak, tertinggal pula. Yang ni 4 apa? Kosong lah. Okay, dah dapat semua. Awak kena tunjuk lah set metrik baru tu. Susun balik nilai-nilai tu. 13, negatif 30, negatif 16, negatif 5, negatif 10, kosong, negatif 14, okay, so awak susun dalam matriks yang barulah ya. Untuk minor ni kita akan gunakan untuk seterusnya. Okey. Soal jawapan ni simpan ya minor ni untuk kita pergi seterusnya. Okay, kita patah balik. Tengok step selepas minor apa. Okey, selepas minor kita akan pergi ke cofactor. Untuk pergi ke cofactor ni kita akan gunakan minor ni. Itu sebab saya kata minor ni awak kena buat betul-betul. Kalau salah lah elemen dekat dalam tu, efek pada cofactor awak lah. Dan seterusnya sampailah inverse. Rugilah kan. Okay, seterusnya kita tengok cofactor. Cofactor. Okey, pergi pada exercise. Saya terus tunjuk pada latihan. Okey, exercise 6 tu pergi muka surat 172. Kita usia soalan 1. 21 orang. Siapa lagi seorang ni? Saya ambil attendance so nama yang ada sahaja yang saya ni kira hadir. Seorang lagi tak ada ni. Thank you Kak Dia. Dia macam tu kau. Okey, seterusnya okey, soalan ni memang soalan asal tau. Cofactor ni.
Ini apa set yang soalan asal kan. Tapi kalau kata awak jumpa soalan disuruh buat cofactor, awak tak boleh terus buat. Sebab apa? Awak kena buat minor dulu. Minor. Kena buat minor dulu. Walaupun soalan tu minta awak buat cofactor kan. Kena hasilkan minor matrix yang baru. Yang tadilah kita salin tadi. Yang ni sebab kita dah buat satu-satu kan. So salin tadi mana jawapannya? Seorang bacakan untuk saya minor tadi yang kita dapat tu. Apa jawapannya? Kita nak pakai jawapan tadi tu. 13. Negatif Lagi? 15. Negatif 15. Tapi tu negatif 30. Sekejap. Oh, sebab saya ke kanan. Awak baca negatif 30. Negatif 16. Lepas tu negatif 15. Negatif 10. Kosong. Negatif 14. 20. 8. Alright. Okay, kita akan buat minor dulu sebelum nak dapatkan cofactor. Lepas ni baru kita hasilkan cofactor. Okay, untuk hasilkan cofactor, awak ingat ini je. Darab dengan. Okay, kita start dengan starting point dia positif. Positif. Dia selang-seli tau. Positif, negatif, positif. Okay, bawah pun lepas positif, negatif. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Dari minor ni, kita darab dengan nilai ni setiap satu-satu. So, kalau 13 akan darab dengan positif lah. Jadi kalau positif 13 darab positif, kita akan dapat 13. Lagi, negatif 30 darab dengan negatif, you akan dapat positif 30. Puan. Ya. Bukan negatif 15, negatif 5. Yang mana? Yang 21 tu. M21. 21. Dekat negatif 15 tu patutnya negatif 5. 21. Dia ialah 5 saja. Negatif 5. Dan lain ada? Ada perubahan? Ada. Alright. So kita continue lah. Negatif 16 darab dengan positif. Negatif 16 juga. Seterusnya negatif 5 darab negatif. Awak kena darab dengan elemen dia sendiri. Jadi positif 5 lah. Negatif 10 darab positif. Negatif 10. Lepas tu kosong lah. Negatif 14 darab positif. Negatif 14. Kemudian 20 darab negatif. Negatif 20. 8 darab positif. 8. Ini adalah cofactor. Ya, cofactor. Cofactor. Kalau dalam buku awak tu dia buat negatif 1 kuasa kan. Kalau ikut dalam buku awak tu dia negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 kuasa 3. Negatif 1 kuasa 4. Okay, saya tak nak pakai yang ini. Saya terus ambil sebab dia 1. Jadi saya terus gunakan positif ni lah. Dia benda yang sama juga kan. Positif kat sini. Sebab kalau you negatif 1 kuasa 2, you akan dapat positif. Jadi nak senang, you pakai yang ini je. Ingat starting point dia positif. So nanti selang-seli lah. Ya, sampai saiz 3x3 juga. Ya, ingat ini untuk cofactor punya. Kalau awak nak cari.
nilai cofactor. So sekarang saya nak awak simpan nilai ni 13, 30, negatif 16 sampai 8 ni yang cofactor. Kita akan guna jawapan cofactor pula untuk cari ya. Untuk cari apa? Sebab lepas cofactor kita akan pergi ke adjoint. Cari adjoint pula. Okay, apa formula? Macam mana kita nak buat adjoint pula? Kita akan gunakan jawapan cofactor tu. Jadi kalau soalan awak nanti dia kata sila cari adjoint, awak tak boleh terus lah. Sebab dia relate kan. Jadi asal dia tadi minor kan. Kena minor, cofactor, adjoint. Tak boleh terus direct nak cari adjoint. Kecuali kalau soalan awak tu dia dah bagi jawapan untuk cofactor. Baru awak terus pergi ke adjoint je. Kalau dia tak bagi, dia bagi matrik yang asal, awak kena start daripada minor lah. Terusnya adjoint. Okay, adjoint macam mana? Minggu lepas kita dah belajar. Ingat lagi tak transposition. Kan set matrix A yang kita transposekan. Yang mana yang asal tu daripada row 1 kita akan jadikan di kolom 1, row 2 jadi kolom 2, row 3 jadi kolom 3 kan. So benda yang sama lah kita akan guna dalam adjoint. Sekarang tadi awak buat exercise 6 page 172 soalan 1 tu kan. Okay, kita continue buat untuk adjoint. Okay, pergi latihan exercise 7. Muka surat 175. Ada tak? Ada. Okey. Dia akan bagi awak soalan asal juga, set matrik asal. So untuk cari adjoint mesti kena dapatkan minor dulu. Lepas dapat minor kena dapatkan cofactor. Lepas dapat cofactor, baru awak boleh cari adjoint. Okay. Jadi macam mana nak cari adjoint? Kita gunakan cofactor. Jawapan cofactor tadi? -13, 30, negatif 16, 5, negatif 10, 0, negatif 14, negatif 20, 8. Kita guna cofactor punya jawapan Kita macam mana kita nak jadi adjoint? Kita transposekan cofactor ni. Macam mana kita nak transposekan? Row 1 akan jadi kolom 1 lah. So akan start secara vertikal. 13, 30, negatif 16. Okey, seterusnya 5, negatif 10, 0. Okey, row kedua tadi kan. Row kedua jadi kolom kedua. Seterusnya okey, dan terakhir apa je jawapan dia? Negatif 14, negatif 28. Okey, ini adjoint Tu yang saya kata tadi, dia saling kait kan? Kait. Kalau awak dah start salah dekat minor, lepas tu dia nak cari cofactor, tak boleh. Adjoint ke? Tak boleh. Seterusnya. Okey, boleh setakat ni? Setakat ni faham? Ada soalan nak tanya tak? Sampai adjoint. Okey, boleh Boleh follow saya. Seterusnya, lepas adjoint, last. Kita akan pergi step
inverse. Okay, ni yang terakhir lah. Sebenarnya yang lama kat minor je. Bila you dah dapat minor, you nak pergi cofactor. Cofactor buat apa? Cofactor yang darab tambah, tolak tambah kan. Lepas tu nak pergi adjoin, you transposekan cofactor tu. Nak pergi inverse, okay. Inverse ni ada formula dia. Okay, inverse. Apa formula inverse? Yang ni lah. Yang bawah ni. Dia, okay, untuk inverse ni ada 2 kali 2, ada 3 kali 3. Kita relate dengan soalan awak tadi, 3 kali 3 lah. Okay, ni formula dia. 1 per. Okay, ni ingat. Tadi saya suruh simpan ni. Apa ni yang bawah ni? 1 per apa ni? Modulus A ni. Ini adalah. Tadi awak dah cari kan? Ini ialah apa? Mula-mula awak cari tadi tu le determinan. Ya, yang saya suruh awak simpan tadi. Negatif 40 kan? Yang kalau kita buat soalan. Darab dengan adjoin. Adjoin ni matrix yang terakhir yang awak buat tadi tu. Yang lepas you transposekan cofactor. Kan? Nah, kita tengok soalan. Okay, tadi kita stop soal latihan 7 tadi untuk adjoin. Okey, terus pergi ke exercise 8 pula. Exercise 8. Kita gunakan soalan 4. Muka surat 180. Muka surat 180. Kita gunakan soalan yang sama. Yang mana awak kena cari minor. Lepas cari minor, cofactor. Lepas dah dapat cofactor, jadikan di dalam adjoin. Baru boleh pergi inverse. Okay, inverse pula kat macam mana? Apa formula dia tadi? Okay, ni formula dia. Simbol untuk inverse 1 sama dengan 1 per determinant tadi. Darab dengan adjoin. So, kita keluarkan inverse determinant tadi, apa nilai dia? Negatif 40. Okay, adjoin. Betul, negatif 40. Adjoin tadi yang awak dapat lah, yang last tadi. Dekat exercise 7 tu jawapan. Adjoin. 13. 5. Negatif 14. 30. Negatif 10. Negatif 20. Negatif 16, 0 dan 8. Kemudian darab masuk sahajalah. Setiap satu ni. Masukkan. So dia akan jadi dalam bentuk gini lah. Dalam bentuk pecahan Biasanya dalam bentuk pecahan. Negatif 13 per 40. 5 per negatif 5 per 40. Kalau ni negatif-negatif positif. Jadi 14 per 40. Negatif 30 per 40. 10 per 40. Dia positif lah sebab negatif 10 per dengan negatif 40 kan. Jadi positif. 20 pun positif lah. Seterusnya 16 per 40. Ini apa ni tadi? Tinggal pula. Kosong. Kosong lah. Negatif 8 per 40.
Ya. Kalau awak lihat sini, mana fraction yang boleh dikecilkan? You kecilkanlah nilai dia. Contohnya 5/40 ni. Dia ialah negatif 1 per berapa? 40? 1 per 8. 1 per 8. Okey, 14/40. Tak nak. Kalau malas fikir, gunalah kalkulator. Okey, 7/20. Okey, 7/20. Okey, yang ni negatif 3/4. Ni jadi 1/4. Yang ni jadi 1/2. 16/40. 2/5. Okay. Kosong. Negatif 8/40. Negatif 1/5. Okay, itu jawapan inverse lah. Akhir jawapan inverse. Alright. Boleh? So sampai inverse lah ya. Semua ni adalah untuk inverse. Yang start daripada you cari determinant, penentu, minor, cofactor, adjoint, inverse. Ada soalan dia minta you dapatkan semua. Ada soalan dia akan minta sebahagian lah. Mungkin dia akan minta cari minor je. Mungkin ada soalan dia minta you cari cofactor. Mungkin ada soalan dia minta dapatkan inverse. Kalau minor tak apalah, minor you terus cari minor. Tapi kalau selain daripada tu, you kena ikut step lah. Macam cofactor, kena dapatkan minor dulu. Kalau you nak cari adjoint, you kena dapatkan minor dan cofactor. Kalau you nak dapat soalan dia minta cari inverse, kenalah dari determinant, minor, cofactor, adjoint. Sebab formula inverse ada 1 per determinant darab adjoint kan. Puan. Okay, ada soalan? Ya? Kalau tak kecil tak apa. Tak kecil, saya terima jugalah. Markah tu. Terima kasih, Puan. Janji betul lah setiap elemen tu Okey. Okay, kita ada satu lagi topik yang simultaneous punya. Simultaneous tu kita akan tengok minggu depan lah. Selepas you periksa test bila hari Selasa petang kan. Tapi tak apa. Matematik tak masuk. Yang masuk trigo dengan complex number. So boleh study dululah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya ke, nanti boleh tanya saya. Untuk yang ini, kita tengok contoh soalan final lah. Ya? Okay, sekarang ni tak apa. Kita rest dalam 2 minit macam tu. Sekarang pukul apa jam? Kita nak cuba 9.10. 9 suku lah. 9 suku kita start balik. 9 suku kita start balik dengan saya cari soalan final yang ada kaitan dengan awak belajar hari ni. Nak tengok soalan final punya contoh. Okay, 9 suku kita masuk balik. RM1 sikit aku dia.
Kedai tepi tak buka. 10.3. Nasi gabu apa? Nasi gabu kosong nak tolong asin tak ada. Kosong lah. Orang sebutan bayar kan wajah. Masih kat rumah ada balik kampung lah. Farah mute lah. I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me
telling myself that it's true. I can get over anything. You are my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory. Till the stars above. Don't forget to remember me, my love. On my wall lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul. So take me out of my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory. Till the stars above. Don't forget to remember me, my love. Okey, kita kembali lagi. Ada yang dah tidur ke? Sunday morning, up with a lot, Tak boy. walking Masuk video radio dah pula. beautiful day. Okey, alamak, kena stop balik sharing. Share balik. Sekejap, saya tengah cari soalan final ni. Soalan matrix mana yang kita boleh gunakan. Operation, bukan. Minor, cofactor, adjoint.
Kita buat soalan Disember 18 lah. Okey. Saya share pada awak soalan. Sekejap ya. DGU1B. Saya ada snap soalan sesi Disember 18. Kita guna soalan tu untuk kita buat. Mana kekelihnya? Kejap. Ya Allah, tak jumpa pula. Okey, ni. DGU1B kan? Sekejap, tak sampai lagi. Tak apalah, kejap lagi sampai lah tu. Line saya problem. Okey, kita akan buat contoh soalan Disember 2018. Yang ini kod lama ya, kod lama. Kod lama ni awak ada boleh buat pilihan soalan. Tapi untuk kod awak, wajib jawab dah lah. Soalan ada 4, kena jawab semua. Dia punya jenis soalan tak lari. Dia punya format je lah. Kan? So, nanti tulis pada awak punya tu. Sesi Disember 2018. Okay. Soalan yang saya ambil ni, dia berada di soalan 6. Soalan 6, dia ada 2. 6A dan 6B. Untuk 6A ni, nanti kalau ada soalan tu awak dah terima, nanti awak tengoklah 6A ni dia lebih kepada operasi metrik lah. Tambah, tolak, darab. Tu semua akan duduk dekat dalam 6A. Dia ada A1 Roman. Okay, untuk yang awak belajar hari ni, soalan dia saya akan ambil dari 6B 2 Roman. Sebab 1 Roman tu pun dalam operasi matematik yang asas lah. Okey, soalan dia apa? Based on matrix R. Okey, dia akan bagi satu set lah matrix pada awak. 5, negatif 1, negatif 2, 2, negatif 2, 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6. Okey, apa yang dia nak? Find determinant. Determinant of matrix R. Macam mana nak buat? Kita akan keluarkan row yang pertama dululah. 5. Okey, buat dulu kotak. Tolak. Tolak apa? Kita ambil yang kedua. Negatif 1. Okey, dah. Lepas tu kita buat lagi satu kotak. Tambah dengan negatif 2. Sekarang ni kita keroskan pada 5. Okey, seorang tolong bacakan apa yang akan tulis kat dalam ni. Berikan saya nilai.
Hai. Negatif 2. Negatif 2. 2, negatif 4, negatif 6. Okey, seterusnya. Cross kat negatif 1. 2, negatif 3, 2, negatif 2, negatif 3. 2, 6. negatif 6. Okey. Cross dekat negatif 2. 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Alright. Seterusnya proceed lah. Darab silang kan. Negatif 2 darab negatif 6. 12. Dapat. Pukul banyak ni. Tolak. Tolak apa? 8. Tolak 8. Tolak ke? Negatif 4 darab 2 dia jadi negatif 8. So dia akan jadi tapi kita tunjuklah sini negatif 8. Tunjukkan ada operasi tolak tu. Yang ni negatif positif 1. Negatif 12 tolak dengan negatif 6. Tolak 2. Negatif 8. Tolak dengan negatif 2 darab negatif 3 dia jadi positif 6 lah. Okey. Dua puluh tambah 1. Negatif 12 tambah 6. Dia jadi negatif 6. Negatif 2 pula. Negatif 14. Seterusnya 20 kali 5 100 tolak 6 tambah 20. Okey. Jadi apa determinan R? 100 tolak 6 94. 94 tambah 28 122. Jadi jawapan dia 122. Ada jawapan lain? Tak ada. Okey. Seterusnya kita nak pergi soalan yang ni kejap. Ada yang dah salin? Dah salin Kita buat sama-sama ni mesti dah salin dah ni. Buat dah salin. Okey, lupa pula. Ni berapa markah ni? 2 markah. Panjang-panjang ni 2 markah je. Wah. Dua markah. 2 marks. Ni saya ambil betul-betul soalan final tau. Jadi kalau orang kata awak nak soalan final lah, ni kita dah buat contoh soalan final ni. Semuanya di setiap sesi tu soalan lain-lain lah kan. Tengok nasib awak semester ni macam mana. Dah, Salin? Okey, soalan B dia pula.
Dia suruh cari minor pula. Minor of matrix R. Okay, berapa markah dia? 3 markah. Buat banyak-banyak, 3 je markah dia. 3 marks. Ni saya soalan dia kat tepi ni. Set asal dia tadi. 5, negatif 1, negatif 2, 2, negatif 2, 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6. Okey. Macam mana nak buat? Minor. Apa kita nak buat minor? Kita nak wujudkan set yang baru lah kan? Set matrix yang baru, new matrix, yang mana setiap elemen tu kena jadikan sebagai determinant. So, kita buat dulu kotak dia. Ya, dia punya tapak dia dulu. Nanti kita tulislah apa kat dalam ni nak diisikan. M1. M ni untuk minor Okey, lagi M21. Buat minor kena sabar, pelan-pelan, jangan laju-laju. Kalau salah negatif positif tu, habis semua. Nangis. Nanti kalau dalam nak jawab final nanti, kalau ada yang macam panjang sikit jalan kira dia, awak buatlah dulu. Kalau awak buat kemudian takut tak cukup masa, awak kelang kabut tu yang salah. Okey, apa isi kat dalam ni? Tolong bagi saya. M11, you cross dekat M11. Negatif 2, 2, negatif 4, negatif 6. Cross dekat negatif 1, 2, 2, negatif 3, negatif 6. Cross dekat negatif 2, 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Bacakan. Cross kat 21. Apa nombornya yang appear? Negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okey, cross dekat 22. 2, negatif 3, negatif 6. 5, negatif 2. M22 kat sini ni. Cross kat sini. Negatif 3, negatif 6. Negatif 3. Jangan salah. Jangan salah cross. Okey, 2, 3 pula you akan cross dekat 2, 3 lah. 5, negatif 1, negatif 3, negatif 4. 5, negatif 1, negatif 3, negatif 4. Seterusnya, cross dekat yang 31. Negatif 1, negatif 2, negatif 2, 2. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Negatif 2, 2. Okay, M32. 5, negatif 2, 2, 2. Okay, yang terakhir. 33. 5, negatif 1, 2, negatif 2. Negatif 1, 2. Okey. Okay, so masing-masing buatlah darab silang. Negatif 2 darab negatif 6, 12. Tolak dengan negatif 8. So, you dapat 20. 20. Okay, seterusnya negatif 12 tolak dengan negatif 6.
dapat negatif 6. Negatif 8 tolak dengan 6, 14. Negatif 14. Seterusnya 6 tolak dengan 8. Jadi negatif 2. Seterusnya negatif 30 tolak 6. Negatif 36. Seterusnya negatif 20 tolak 3. Negatif 23. Okey, yang bawah ni negatif 2 tolak 4. Negatif 6. 10 tolak negatif 4, 14. Dan terakhir negatif 10 tolak 2. Negatif 12. 5, 10. Negatif 12 ya? Oh, salah saya buat yang ni. Negatif 8. Negatif 12 ke? Betul? Negatif 12. Awak dapat negatif 12 ke? Ya, Puan. Alright. Jadi kita senaraikanlah matriks yang baru, iaitu 20, negatif 6, negatif 14, negatif 2, negatif 36, negatif 23, negatif 6, 14 dan negatif 12. Itu adalah minor lah 3 markah. Kita akan pergi soalan terakhir. Soalan terakhir untuk cari inverse. Sebenarnya walaupun dia suruh awak cari inverse, yang atas-atas tu yang you cari determinant minor tu akan berguna untuk cari inverse. Tu sebab dia pecahkan soalan awak, cari determinant, cari minor. Cuma dia tak cakap je cari cofactor, cari adjoint. Tapi dia cakap cari inverse. Tapi kalau nak cari inverse, mesti kena ada adjoint dengan cofactor lah. Sebab awak nak adjoint, kena ada cofactor. Okey, boleh pergi seterusnya? Puan. Ya. Yang negatif 12 tu negatif 8 lah, Puan. Mana? Yang M33 tu. Ni? Ya. Negatif 12 tu adalah negatif 8. Oh, saya tahu sebab apa. Sekejap, tu yang saya pelik kenapa tak sama ni. Ni tolak positif. Sama kan. Sebab dia tolak dengan negatif 2. Jadi negatif 10 akan tambah 2 lah. Jadilah negatif 8. Sini negatif 8 lah. Okey.
Seterusnya, kita pergi soalan terakhir, C soalan dia. Okey, apa soalan C dia? Dia suruh cari inverse of matrix R. Apa rumus inverse? 1 per determinant A darab dengan adjoint. Allahu Akbar. Padam pula dah. Kalau untuk formula ni dia akan jadi determinant R lah. Ya. Darab dengan adjoint. So, kenalah dapatkan adjoint. Nak dapat adjoint, kenalah dapat cofactor dulu. Okay, minor yang you dapat tadi. Okay, ni minor yang you dapat tadi kan. Negatif 6, negatif 14 ni. Awak akan jadikan dia dengan, dapatkan dia jadi cofactor lah. Cofactor kenalah darab dengan negatif positif tadi tu. Tambah, tolak, tambah. Tolak, tambah, tolak, tambah, tolak, tambah. So, 20 negatif 6 dengan negatif 6. Negatif 14 dengan positif, negatif 14. Negatif 2 dengan negatif, positif 2. Negatif 36. Negatif 23 dengan negatif, 23. Negatif 6 positif, negatif 6. Negatif 14. Negatif 8. Okay, cofactor kena dapatkan dulu. Okay, betul? Sama tak dengan awak? Sama. Okay, selepas dapat cofactor, baru proceed adjoint. Okay, macam mana nak proceed adjoint pula? Adjoint, cofactor ni tadi, row 1 dia kena tukar ke kolom 1. Jadi kita baca ke bawah lah. 26 negatif 14. Row kedua, 2 negatif 36. 23. Negatif 6. Negatif 14. Negatif 8. Okay, adjoint. Dah dapat adjoint, barulah boleh jawab inverse. Okay, apa formula tadi? 1 per determinant R. Okay, apa jawapan determinant R tadi? Soalan A tu. Yang you dapat tadi. Apa nilai? 122. 122. So, darablah dengan adjoint yang dalam ni lah.
Darab dah satu-satu. Jadi kalau 20 per 122, muka dapat 10 per 61. 2 bahagi dengan 122. 1 per 61. Negatif 6 bahagi 122. Negatif 3 per 61. Ini 3 per 61. Negatif 18. Lagi. Negatif 14. Negatif 7. Sama ya. 23. 23 tak ada. Okey, itu jawapan akhir. Inverse. Berapa markah? 4 markah sahaja. 4 markah ya. 4 marks. So untuk soalan ni sahaja 4 campur 3 campur 2 9 markah lah. Soalan yang B2 Roman. Ya. Soalan 6 B2 Roman untuk set Disember. Soalan yang atas-atas dia tu set A, B awak boleh cubalah. Ya, itu lebih kepada matrix operation, tambah tolak darab ataupun ada bahagi ke? Tak ada. Okey, darab. Soalan saya dah share. Dah dapat ke? Nanti boleh cuba yang atas tu. Sebab soalan matrix ni masuk final. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita stop di sini? Any question you ask? You want to ask me? Ada apa-apa soalan mau ditanya? Ada tak? Faham ke? Hari ni punya... Hari ni faham ya? Tak faham? Jangan lupa tanya kalau tak faham. Faham, Puan. Okey. Jadi kita jumpa besok lah. Besok kita tengok simultaneous. Nak tengok simultaneous ke nak buat revision? Revision to test. Dua-dua sempat kena berdua. Revision Puan. Trigo dengan complex number. Puan, Ya. test minggu depan berapa jam Puan? Dia bagi tempoh masa 2 hingga 4. Biasanya kertas soalan untuk jawab tu 1 jam. 1 jam petang. Itu ada memo pengecualian ya. Means kena wajib masuk lah. So kalau awak ada apa-apa kelas ke apa, kelas ganti ke apa, kena join yang test tu. Sebab kita tak ada nak buat retest. Test tu serentak untuk semua kelas. Pengecualian kuliah dah bagi dah. Jadi kena masuk lah waktu yang kita bagi tu. Ya. Itu je satu-satu test yang awak dah jawab.
sepanjang-panjang satu sem ni, yang peratus dia agak tinggi, kita markah tinggi lah. Penilaian pertubusan. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa besok. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Buka. Terima kasih Puan. Sama. Sama. Terima kasih Puan. Sama. Lagu tadi best Puan. Lagu apa? Lagu tadi. best Puan. Saja je pasal lagu sementara rehat. Golden Memories Apa dia? Lagu tadi Puan. Oh tu, tu lagu oldies, lagu evergreen, love song semua. Sementara rehat tadi saya pasanglah lagu bagi awak dengar. Best. Okey. Jangan tidur pula lagu lama. Okey, bye.